Ya, para pelajar sekalian, dalam siri pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bab yang kelima, iaitu janjang. Cikgu, janjang ni apa cikgu? Tak pernah dengar pun. Yelah Meh, kita baru nak belajar lah ni. Okey, ready? Okey cikgu. Okey Meh, kita mulakan pembelajaran kita dengan melihat beberapa persoalan dulu di sini. Ambil tengok Okey, di sini ada seorang pekerja tau. Okey cikgu. Kemudian pekerja ini dia nak bina tangga tau Meh. Tangga yang dia nak bina itu, dia akan gunakan batu bata. Dia akan susun macam ni. Okey, mata pertama anak tangga tu Meh, dia susun 5 biji batu bata macam ni. Okey, kemudian Meh, mata tangga yang kedua tu, dia susun macam tu jugalah. Okey, sekarang Meh, dia akan buat 2 lapis. Nampak? 5 biji batu bata di lapis pertama dan 5 biji batu bata ni di lapis yang kedua. Okey. Kemudian seterusnya Meh, dia buat yang samalah untuk mata tangga yang ketiga tu. Sekali ni dia akan buat 3 lapis lah Meh. Nampak tak? Oh, okey cikgu, okey. Jadi maksudnya cikgu perlukan 15 biji lah kat situ untuk mata tangga yang ketiga tu. Betul lah. Okey. Baik, ini cara dia buat tangga ni. Nampak tak? Okey, jadi Meh, dalam situasi ini ada beberapa persoalan tau Meh. Yang pertama, kita boleh tanya macam ni. Berapa jumlah bata di mata tangga yang ke-10? Tu persoalan dia. Nampak? Okey cikgu. Kemudian soalan yang kedua ialah berapa jumlah bata diperlukan untuk bina 7 mata tangga? Kemudian yang ketiga, berapa jumlah kos untuk membina 7 mata tangga jika kos sebiji bata ialah RM1.20? Nampak? Kalau cikgu tanya Amir macam mana nak jawab soalan-soalan ni? Kita susun je lah cikgu batu bata ni sampai yang dia kendaki. Contohnya kalau dia minta mata tangga yang ke-10, kita susun sampai 10 lah cikgu. Nanti kita tahulah jumlah dia. Wish, ya ke Meh? Takkan nak buat macam tu. Kalau mata tangga tu ada 100 Meh, takkan Amir nak susun sampai 100 tu. Wish. Betul juga cikgu cakap tu Dah? Jadi sekarang ni Meh, untuk menjawab persoalan-persoalan ini, kita akan dapat jawab dengan mudah Meh jika kita memahami suatu konsep yang dipanggil sebagai janjang. Nampak? Oh, ini tujuan kita belajar janjang cikgu Inilah. Boleh? Okey cikgu. Nampak macam menarik ni. Okey Meh, kita teruskan pembelajaran kita Meh dengan mendefinisikan dulu Meh apa yang dimaksudkan dengan janjang tu Okey cikgu. Baik, janjang ni Meh ialah jujukan nombor yang mempunyai corak tertentu yang terhingga. Okey. Jadi Amir tengok di sini ada 2 perkara tau iaitu yang mempunyai corak tertentu, itu satu. Yang kedua ialah yang terhingga. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Contoh dia macam mana? Macam ni. Ini adalah satu jujukan nombor. Baik, 5, 10, 15. Okey, kalau cikgu tanya, apa Meh selepas 15 ni? Amir agak apa? 20 lah cikgu. Okey. Jadi ini menunjukkan bahawa jujukan nombor ini adalah jujukan nombor yang mempunyai corak tertentu. Coraknya ialah tambah 5 tambah 5. Betul tak? Okey cikgu. Itulah janjang. Dan jujukan yang seperti ni okey, dipanggil jujukan yang terhingga. Kalau macam tu cikgu, jujukan yang tak terhingga macam mana cikgu Kalau jujukan tak terhingga dia macam ni Ambil tengok. 3 negatif 3. 3 negatif 3. Di mana penghujung dia? Tak ada kan? Jadi inilah yang dipanggil jujukan tak terhingga. Kalau dia jujukan tak terhingga ni ini bukan janjang. Jadi bila sebut janjang, dia adalah jujukan yang terhingga. Okey juga, faham juga, faham. Okey kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat slide ini Okey, di sini diberikan 2 janjang Okey juga. Baik. Sekarang kita nak tengok di sini 2 janjang ini kita nak kenal pasti dia punya corak tau Jadi ambil tengok 5, 10, 15. Okey, 5 ke 10 ni coraknya ialah tambah 5. 10 ke 15 coraknya adalah tambah 5. Nampak? Ya cikgu, okey. Baik bagi janjang yang mempunyai corak yang sebegini okey, dikenali sebagai janjang aritmetik. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey. Jadi Amir tengok untuk janjang yang kedua ni. Boleh Amir kenal pasti tak corak dia? Corak dia di sini cikgu, dia darab 2 cikgu.
Bagi janjang yang mempunyai corak seperti ini meh, dikenali sebagai janjang geometri. Okey cikgu, okey. Jadi maksudnya meh, dalam pembelajaran kita ni ada dua jenis janjang yang kita akan pelajari meh, iaitu janjang aritmetik dan janjang geometri. Boleh setakat ni? Okey cikgu, okey. Jadi meh, dalam perbincangan kita kali ini kita akan cuba fokuskan kepada janjang aritmetik. Okey. Jadi sebelum tu meh, kita takrifkan dululah apa yang dikatakan sebagai janjang aritmetik tu. Jadi meh, janjang aritmetik ialah ini dia. Suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Meh faham tak ni maksud ni meh? Faham cikgu, faham. Ya ke meh? Nampak lain macam je tu. Ya cikgu, saya faham cikgu. Okey, bagus. Okey meh, seterusnya meh kita akan mempelajari tentang beza sepunya janjang aritmetik meh. Okey cikgu. Baik meh, kita gunakan contoh janjang aritmetik inilah yang tadi juga Okey, jadi sekarang ni meh kita kenal dulu meh istilah-istilah yang berkaitan Okey, 5, 10, 15 ini semua meh dikenali sebagai apa tau? Dipanggil sebagai sebutan Okey, jadi 5 ni adalah sebutan pertama, 10 ni sebutan kedua, yang 15 ni sebutan ketiga. Boleh Okey cikgu, okey. Baik, sebutan ini meh disimbolkan sebagai apa tau? Sebagai T. Sebab apa T? T menggunakan perkataan bahasa Inggeris meh, iaitu terms. Jadi sebutan yang pertama T1, sebutan yang kedua adalah T2, sebutan ketiga ialah T3. Nampak? Okey cikgu, okey. Okey meh, sekarang ni meh janjang aritmetik ini kita boleh tulis mengikut keperluan kita lah. Kalau kita perlu bincangkan sampai sebutan yang ke-30 contohnya, jadi kita akan tulis sampai T30 lah. Jadi dia punya had itu tidak dapat kita pastikan Okey, jadi secara amnya meh, sebutan yang terakhir bagi janjang aritmetik ini, okey, dia boleh pelbagai. Jadi secara amnya kita tulis sebagai TN. Nampak? Okey cikgu. Sekarang meh, cikgu nak tanya meh, apa meh simbol untuk sebelum TN ini? Di sini ni T apa meh kat sini Tak apalah cikgu, bagi tahulah terus. Nak senang ni meh. Okey. Jadi meh, pastinya kat sini meh T N kurang 1 lah. Tahu tak? Jadi kalau T N kurang 1, jadi macam tu lah. T N tolak 1 lah. Oh, betul-betul cikgu. Okey meh, seterusnya meh di sini ambil tengok yang tambah 5 tambah 5 ni kan. Yang ini dipanggil sebagai beza sepunya. Okey, kenapa panggil beza? Sebab antara satu sebutan dengan satu sebutan bezanya adalah 5. Okey. Kemudian kenapa panggil sepunya Sebab beza antara satu sebutan dengan satu sebutan semuanya sama, iaitu semua 5. Yang tu dipanggil sepunya. Oleh itu ini dipanggil beza sepunya. Boleh faham? Okey cikgu, okey. Baik, beza sepunya ni disimbolkan sebagai D. Kenapa D? Sebab menggunakan istilah bahasa Inggeris iaitu common difference. Gunakan D. Jadi D itu adalah beza sepunya. Okey cikgu, okey. Baik, jadi macam mana cara nak dapat beza sepunya ni? Caranya ialah kita ambil sebutan kedua tolak pertama. 10 tolak 5 dapat 5. Kita boleh juga macam ni kita ambil sebutan yang ketiga tolak sebutan yang kedua. Jadi maksudnya T3 tolak T2. Dapat juga beza sepunya ni. Okey cikgu, okey. Cikgu, kalau saya ambil T10 tolak T9 boleh tak cikgu? Boleh. Nampak tak? Yang penting suatu sebutan tu ditolak dengan sebelumnya. Okey cikgu, okey. Jadi daripada situ dapatlah kita buat satu kesimpulan. D sama dengan nampak? Tn tolak Tn tolak 1. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Tapi di sini cikgu nak bagi satu peringatan. Jangan guna macam ni. Apa dia tahu? Nampak tak? Tn tolak 1 tolak Tn. Maksudnya T2 tolak T3. Tu contoh dia. Tu salah. Okey cikgu, okey, okey. Cikgu. Baik, kita tengok beberapa contoh soalan Okey, soalan yang pertama dia kata macam ni. Tentukan sama ada jujukan berikut janjang aritmetik ataupun bukan. Jadi macam mana cara kita nak tahu suatu jujukan itu janjang aritmetik ataupun bukan? Kita tengok sama ada wujud beza sepunya ataupun tidak dalam jujukan tu. Okey cikgu, okey. Baik. Jadi cara dia macam ni kita gunakan formula beza sepunya tadi. Cikgu nyatakan di sini sebagai D yang pertama lah, iaitu cikgu ambil T2 tolak T1. Cikgu dapat
D1 ialah 4. Kemudian cikgu ambil D2 pula, iaitu T3 tolak T2. Jadi gantikan nilai yang berkenaan T3 tolak T2, akhirnya cikgu dapat 4 juga. Okey, apa yang dapat kita perhatikan di sini? D1 dan D2 sama nilainya, iaitu 4. Jadi maksudnya di sini wujudlah beza sepunya, iaitu 4. Kalau wujud beza sepunya dalam jujukan ini, maka kesimpulannya jujukan ini merupakan suatu janjang aritmetik. Macam mana, boleh? Okey cikgu. Okey seterusnya kita tengok contoh soalan yang kedua ni. Rajah menunjukkan susunan silinder mempunyai jejari yang sama 3 cm. Tinggi silinder yang pertama ialah 4 cm dan tinggi setiap silinder yang berikutnya adalah bertambah sebanyak 2 cm. Tentukan sama ada isi padu silinder-silinder itu membentuk janjang aritmetik atau bukan. Beri justifikasi anda. Maksudnya di sini kita diminta untuk membuat satu justifikasi sama ada isi padu silinder-silinder ini dia membentuk janjang aritmetik ataupun bukan. Nampak tak? Okey cikgu, saya faham. Betul ke faham ni Nampak serius je. Tak cikgu, saya tengah fokus cikgu. Soalan macam ni kalau tak fokus nanti jadi tak faham pula. Okey, bagus bagus. Okey kalau macam tu apa yang patut kita buat Kita akan cari isi padu setiap silinder ini. Betul tak? Betul cikgu. Kalau macam tu kita perlukan rumus isi padu silinder Betul cikgu. Jadi rumus isi padu silinder yang inilah kan. V sama dengan pi J kuasa 2T. J tu jejari, T tu adalah tinggi dia. Betul cikgu. Okey. Jadi kita tengok silinder yang pertama. Apa isi padu dia? Inilah pi J iaitu 3 kuasa 2 tinggi. Tinggi dia 4. Maka kita ringkaskan dapatlah 36 pi. Silinder yang kedua cuba tentukan. Pi 3 kuasa 26 lah cikgu. Yes, okey Jadi kita akan dapat 54 pi. Boleh Okey cikgu. Baik, silinder yang ketiga kita mengulangi benda yang sama je gantikan J dengan T tu. Okey, akhirnya kita dapat 72 pi. Sekarang ni kita nak tengoklah, adakah isi padu silinder ini akan membentuk janjang aritmetik? Okey cikgu, saya cuba cikgu. Baik, yang pertama cikgu, saya akan cari beza antara isi padu silinder pertama dengan kedua ni cikgu. Saya tulis macam ni lah. Saya tulis sebagai D1 cikgu, iaitu 54 pi tolak dengan 36 pi. Dan saya dapat 18 pi. Okey, bagus Kemudian kemudian cikgu, saya cari beza antara isi padu silinder kedua dengan silinder ketiga. Saya tulis sebagai D2 cikgu. Saya akan tulis macam ni lah. Saya dapat 18 pi juga. Okey, bagus. Kesimpulannya cikgu, isi padu silinder-silinder ini cikgu, dia membentuk janjang aritmetik cikgu. Yes, okey bagus sebab apa? Sebab wujud beza sepunya iaitu 18 pi. Boleh Okey cikgu. Macam mana setakat ni okey? Boleh faham tak? Boleh cikgu, tak susah sangat yang ni. Baguslah kalau macam tu Okey seterusnya kita tengok contoh yang ketiga ni soalannya diberikan seperti ni diberikan x tolak 2, 2x tolak 9 dan x tambah 2 adalah 3 sebutan berturutan suatu janjang aritmetik. Cari nilai x. Okey. Macam mana Tak tahulah cikgu, tak biasa lagi cikgu dengan soalan-soalan ni. Boleh cikgu tunjukkan? Boleh Okey macam ni senang je ni. Okey, kita di sini kita menggunakan konsep beza sepunya. Kenapa tahu? Sebab diberikan ini adalah 3 sebutan berturutan janjang aritmetik. Kemudian beza sepunya kan kita tahu dah. Okey, ini kan beza sepunya kan T2 tolak T1 dia sama dengan T3 tolak T2. Betul tak? Okey juga betul. Okey. Dah senang lah gantikan je lah. Ni kan T1, ni T2, T3. Gantikanlah, masukkanlah dalam persamaan ni. Jadilah macam ni. Okey cikgu, betul. Cikgu, jadi lepas ni cikgu kita ringkaskan persamaan ni, akhirnya kita dapatlah cikgu nilai x. Macam tu ke cikgu? Betul macam tu lah.
Boleh Amir teruskan? Okey cikgu, langkah seterusnya cikgu saya ringkaskan yang ni, persamaan ni. Nanti akhirnya cikgu saya boleh tulis seperti ini cikgu. Kemudian cikgu saya dapatlah X sama dengan 9. Maka inilah cikgu jawapan dia. Okey, bagus meh. Itulah dia nilai X yang kita cari tu. Oh cikgu, maksudnya cikgu dia menggunakan konsep beza sepunya lah cikgu kan? Yelah meh, sebab apa? Sebab dia janjang aritmetik. Okey cikgu, okey. Okey meh, sampai di sini dulu pembelajaran kita dalam siri pembelajaran kita yang pertama ni. Okey, jadi kita akan jumpa lagi dalam siri pembelajaran yang seterusnya kemudian nanti ya. Okey cikgu.